Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita digemparkan dengan satu isu yang panas, satu isu yang menggemparkan. Seperti yang kita tahu, di musim perayaan ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 mengadakan rumah terbuka di beberapa buah negeri. Dan terdapat satu persoalan yang timbul daripada netizen, daripada rakyat, dan terutamanya daripada kepimpinan pembangkang. Mereka andaikan itu adalah bukan rumah terbuka hari raya, tetapi rumah terbuka pilihan raya. Ada yang kata begitu. Namun saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, kita berpikir di sudut positif. Disebabkan dalam satu artikel, yaitu Majlis Aidilfitri untuk Rakyat. Kenapa mesti kecoh? Jadi sudah pasti yang menghentam pelaksanaan Majlis Rumah Terbuka ini adalah kepimpinan pembangkang, dan mungkin ada beberapa pemimpin yang tidak setuju dengan ini disebabkan rumah terbuka Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri yang diadakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah di negeri yang akan menghadapi pilihan raya negeri pada tahun ini, yang dijangkakan akan dimulakan pada Jun ataupun Julai. Jadi bagi saya, saudara-saudara, kalau kita berpikir secara positif, Majlis Rumah Terbuka diadakan adalah untuk meraih musim perayaan Hari Raya Aidilfitri ini bersama rakyat. Bila kita pikir positifnya di situ kan. Jadi Majlis Rumah Terbuka ini diraihkan bersama rakyat. Sebab kita tahu rakyat di Malaysia ini kebanyakannya beragama Muslim dan menyambut hari raya. Jadi sudah menjadi kewajiban untuk seorang Perdana Menteri untuk membuat rumah terbuka hari raya untuk disambut bersama rakyat. Jadi saudara-saudara, dalam artikel ini bagi saya Majlis Aidilfitri untuk Rakyat, kenapa mesti kecoh? Jadi ini pasti menjawab persoalan-persoalan ataupun kritikan daripada pemimpin-pemimpin. Sejak beberapa hari ini memang kecoh tentang sambutan Majlis Rumah Terbuka Malaysia Madani bersama Perdana Menteri yang diadakan di 6 negeri. Tak tahulah sama ada secara kebetulan atau tidak, ke-6 negeri tersebut terlibat dengan PRN yang akan diadakan pada bulan Jun atau bulan Julai. Kalau dihitung dari jangka masa yang ada, memang sudah tidak lama sahaja lagi, dan sudah tentu semua pihak terlibat, terutama parti-parti bertanding, sedang giat menyusun strategi masing-masing untuk menang. Pembangkang seperti biasa menjadikan isu majlis tersebut untuk mengkritik tindakan kerajaan yang didakwa mahu menggunakan ia sebagai peluang penting meraih sokongan rakyat. Mereka juga mengkritik Perdana Menteri, kononnya gagal mengotakkan kata-kata supaya tiada majlis besar-besaran diadakan. Turut dibangkitkan ialah mengenai penggunaan wang rakyat untuk menganjurkan majlis besar-besaran tersebut yang juga disifatkan sebagai satu pembaziran. Bagi saya ini bukan pembaziran, sebab ini adalah sebuah majlis ataupun sebuah perayaan yang amat besar di Malaysia. Disebabkan di Malaysia majoritinya adalah beragama Muslim. Jadi saudara-saudara, dengan apa yang dilaksanakan oleh Perdana Menteri ini, saya amat setuju dengan pelaksanaan Majlis Rumah Terbuka ini. Bagi merak jalanan, membazir atau tidak, sebenarnya Majlis Rumah Terbuka sudah menjadi acara rutin bagi Perdana Menteri, bagi semua Perdana Menteri untuk meraihkan rakyat tanpa mengira agama, kaum dan pegangan politik. Cuma beza kali ini ia diadakan di luar Lembah Kelang. Dan jika pada kebiasaannya hanya orang Lembah Kelang yang berpeluang untuk berjumpa dengan PM serta barisan anggota kabinet, kali ini rakyat di 6 negeri pula diberi peluang. Jadi bagi saya ini satu kejayaan besar untuk Perdana Menteri, sebab beliau telah membuat rumah terbuka untuk 6 negeri.
Jadi sebelum ini mungkin Perdana Menteri sebelum ini tidak membuat rumah terbuka di 6 negeri. Saya tidak tahu, tapi bagi saya ini satu kejayaan besar untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim, mampu membuat rumah terbuka di 6 buah negeri. Dan yang positifnya kita pikir adalah untuk menyambut musim perayaan. Ini pasti satu kejayaan besar, dan ini pasti juga mengejutkan pemimpin-pemimpin yang mungkin menjadi musuh politik Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi saudara-saudara, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara, tuan-tuan, dan puan-puan, sebelum ini kita digemparkan dengan sebuah berita ataupun sebuah laporan yang dikabarkan terdapat satu plot ataupun satu gerakan untuk menggulingkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Makna kata menggulingkan kerajaan untuk kerajaan baru mengganti kerajaan hari ini. Dan yang menariknya, saudara-saudara, di dalam laporan tersebut juga menyatakan Dr. Mahathir dan juga Daim Zainuddin, bekas Menteri Kewangan, akan membiayai plot berkenaan. Dan yang menariknya lagi, tuan-tuan dan puan-puan, Perdana Menteri yang akan dicalonkan untuk dinaikkan semula adalah Muhyiddin Yassin. Saudara-saudara, banyak timbul persoalan berkenaan dengan laporan ini. Bagi saya ini satu laporan yang amat mengejutkan. Pada akhirnya, Faisal Azumu sendiri telah membuat sebuah kenyataan. Beliau kata, kenyataan itu adalah tidak berasas. Kenyataan untuk menggulingkan kerajaan perpaduan hari ini, pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, adalah tidak berasas. Jadi saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan semua, apa yang saya lihat melalui laporan itu, saya amat terkejut setelah saya melihat nama Dr. Mahathir dan juga Daim Zainuddin yang kononnya bakal membiayai gerakan ataupun plot tersebut untuk menggulingkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Akhirnya saudara-saudara, dalam satu berita susulan yang amat mengejutkan. Berita susulan setelah laporan itu dikabarkan ataupun desas-desus tersebut. Hentikan cubaan guling kerajaan, utamakan pembangunan negara. Bagi saya untuk waktu ini kita sudah melepasi pilihan raya umum ke-15. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah mengangkat sumpah, Menteri Kabinet Kerajaan sudah dibentuk, dan banyak sudah dirancang. Bahkan pembentangan belanjawan pun sudah dibentang, belanjawan negara, belanjawan 2023. Kenapa tiba-tiba nak gulingkan lagi? Jadi apa motif sebenar? Kalau benar memang ada plot dan juga gerakan untuk mengguling Perdana Menteri, mengguling kerajaan hari ini. Apa motif mereka? Adakah hanya bermotifkan untuk menjatuhkan Anwar, bukan untuk pembangunan negara? Jadi itu menjadi persoalan ramai. Dalam artikel ini, hentikan cubaan guling kerajaan, utamakan pembangunan negara. Baru menyambut perayaan Aidilfitri, sudah ada desas-desus mendakwa bahwa terdapat rancangan percubaan untuk menggulingkan kerajaan perpaduan di bawah pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dakwaan itu berdasarkan sebuah laporan portal berita pada Isnin yang menyatakan gerakan itu disertai oleh beberapa ahli parlimen yang mana sebelum ini menyokong Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan semua, bagi saya ini satu perkara yang amat buruk, satu perkara yang tidak relevan lah untuk dilakukan pada waktu kini. Sebab kita tahu Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menjadi Perdana Menteri hari ini. Kita beri peluang kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sedangkan Perdana Menteri sendiri berkata kepada rakyat Malaysia untuk didoakan supaya beliau mendapat peluang untuk terus mentadbir negara. Supaya beliau ada peluang dan juga banyak pembangunan, bila ada peluang
beliau akan coba menggunakan peluang itu sebaik mungkin sebagai Perdana Menteri untuk kepentingan rakyat, kepentingan negara. Jadi saudara-saudara, bagi saya amat menolak kalau ada gerakan untuk menggulingkan kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini. Saya amat menolak perkara ini sebab nanti coba kita pikirkan saudara-saudara. Coba bayangkan kalau PRU lagi. PRU ke-16 lagi. Coba bayangkan kalau kerajaan baru lagi. Tidakkah susah? Tidakkah agak huru-hara ataupun kelam kabut? Tiba-tiba ada Perdana Menteri baru lagi. Nanti nak bentang lagi belanjawan baru. Pembentukan kabinet baru lagi. Undi sana, undi sini. Jadi saudara-saudara, ini tidak relevan lah. Kita bagi peluang kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan saya rasa kepada kepemimpinan pembangkang mungkin ini satu berita yang mengejutkan. Dan kalau benar memang ada gerakan ini yang kononnya akan ada ahli parlimen BN membantu Muhyiddin Yassin untuk menjadi Perdana Menteri melalui gerakan ataupun plot ini. Bahkan plot ini juga, gerakan ini juga dibiayai oleh Dr. Mahathir dan Daim Zainuddin. Bagi saya kalau ini benar, ini sepatutnya tidak diteruskan lah. Dan saya sudah pasti rakyat boleh memilih, rakyat boleh fikir. Jadi tuan-tuan apa semua, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini, info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, Anda boleh share video ini dan tekan butang subscribe. Sekian saja untuk hari ini.